خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni kita dapat sama-sama menyambung kembali pengajian tajwid Al-Quran kita. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab di halaman yang ke-62. Kitab tajwid Al-Quran ini, siapa yang ada boleh buka muka surat 62. Sambungan daripada pengajian kita pagi tadi. Pagi tadi kita dah mengaji sampai muka surat 61. Berkenaan dengan adab membaca dan adab apa? Saya tengok balik. Adab membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Baik para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan lagi kuliah kita pada petang ni, saya mohon sama-sama kita mulakan dengan pertemuan kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua yang mengucapkan salam. Saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama-sama dengan saya pada petang ni, saya tengok balik semula. Alhamdulillah ramai juga, ada 27 orang bersama-sama bersiaran. Puan Aminah Arsyad, Nurmala Salim, Aminah Hitam, Bunga Tanjung, Nur Fifa Abdullah, Nani Nur Hashimah Ismail, Suraya Afandi, Nur Aini, lagi Suhaimi Ghazali, Aminah Hitam, Zainal Ajiramdi, Rehan Roslan, Faikah Abdullah. Okey, Zaimah Ismail, Zaitun Ali, Rokiah Abdul Rahim, Siti Hajar Muhammad Nazir, Datuk Marina Muhammad, Zulaini Ma'ina, Farisha Zahra, Lilia Lili, Halimah Sanusi, Salmah Ahmad, Saadiah binti Kasim, Syida Shah. Semua yang mengucapkan salam, saya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya percaya sebab okey, Nani kata jelas, jalan bola sepak jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Yang belum menekan butang like, butang love, sila tekan butang like, butang love sebagai tanda sokongan dan kasih kita terhadap Al-Quran, dan menekan butang share untuk berkongsi siaran kita ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita ini mereka juga akan mendapat kebaikan, dan kita yang berkongsi ini juga akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab di halaman yang ke-62. Kalau yang tak ada kitab, saya sharekan di skrin saya di sebelah sini. Nampak sebelah ni? Adab-adab pelajar Al-Quran. Okey. Saya percaya tajuk ni sebenarnya kita dah pernah sentuh dah, tapi sebab kita menggunakan kitab, kali ni kita gunakan kitab, saya akan ulang ataupun lalu dengan sepintas lalu. Okey. Okey, mudah-mudahan semua keadaan baik dan sihat. Saya minta ampun saya terlewat sedikit. Memang agak kelang kabut pada hari ini. Kalau siapa yang maklum, pagi tadi saya bersiaran langsung daripada klinik ngaji Kubak Center Ustaz Muhammad Fahmi di Kajang sana, ataupun di Bandar Baru Bangi sana. Kemudian saya balik, terpaksa singgah di bengkel repair kereta, balik terus jumpa kawan pula semayang Zuhur. Kemudian sekarang tengah nak cuba setting, jadi kelang kabut sedikit. Saya minta maaf, agak terlewat. Kan selepas ni pula saya akan terus dengan talaqi Al-Quran sampailah asar. Lepas asar ni pula ada temu janji untuk ruqyah. InsyaAllah, doakan saya mudah-mudahan saya sihat, kuat, semangat untuk terus memberikan dan berkongsi kebaikan ini kepada semua masyarakat, insyaAllah, mudah-mudahan baik. Sampai membuang masa, kita tengok tajuk adab-adab pelajar Al-Quran. Boleh buka muka surat 62. Okey, yang baru join, selamat datang. Yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan butang like, butang love, butang share terus bersama-sama dengan saya, insyaAllah. Baik, apakah dia adab-adab pelajar Al-Quran? Sebab yang kita belajar, yang kita bersama-sama dengannya ni, Al-Quran ni bukan kitab-kitab biasa yang kita boleh, orang kata mudah-mudah kita nak belajar ilmu-ilmu lain. Mungkin sambil kita belajar tu, kita boleh baring-baring, kita boleh sambil-sambil belajar, sambil kita tengok benda-benda lain, kan? Tetapi tidak pada Al-Quran, kerana Al-Quran ini dia adalah kalamullah, kata-kata suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penting untuk kita kena memberikan adab-adab dan juga tata susila bersama dengannya. Baik, apakah dia adab-adab pelajar Al-Quran? Yang pertama, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dah ke belum ni sebenarnya? Belum. Okey, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, man talabal ilma liyumari bihi sufha. Barang siapa yang menuntut ilmu kerana mahu bertelagah dengan orang-orang bodoh, au yukasiru bil ulama, ataupun dia bertanding banyak ilmu dengan para ulama. Sama ada dia nak tunjuk yang dia tu lebih pandai daripada orang, ataupun dia nak kata ilmu dia tu lebih hebat daripada ulama-ulama yang lain, ataupun dia belajar tu untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dia. Konon-kononnya dialah orang yang bijak pandai. Maka kata Nabi, hendaklah dia sediakan tempat duduknya daripada api neraka. Maknanya apa? Kita belajar ni adalah semata-mata kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak biar kita belajar, kita ada ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Allah suka kita, Allah angkat darjat kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita. Bukan kita nak perhatian daripada manusia. Itu yang pertama, kena ikhlaskan hati nak belajar ni, adab pelajar Quran. Yang kedua, kena merendah diri dengan guru-guru dan bersopan dengannya. Walaupun guru kita tu lebih muda ataupun dia tu tidaklah masyhur mana,
Sebab tu kata Ibnu Abbas, zalika taliban fa'azazta matluban. Kamu hina ketika menuntut, ketika kamu memerlukan, maka kamu akan mulia ketika mana dituntut. Saya percaya di kalangan tuan-tuan perempuan yang bersama-sama menonton ni, semuanya orang berusia, maknanya lebih tua dan lebih banyak pengalaman. Lebih banyak pengalaman daripada saya. Belajar pun saya percaya yang tuan-tuan ni penonton ni, yang bersama-sama melihat belajar ni, semuanya orang cerdik-cerdik. Mungkin ada orang yang ada PhD, mungkin orang yang ada master. Saya ni sekadar belajar biasa-biasa saja. Tapi dia nak juga belajar. Dia sanggup merendah diri, meledah kitab, duduk mendengar celoteh daripada orang kata orang muda ni. Nak kata muda tak muda jugalah saya ni, tapi lebih kurang gitulah. Maknanya lebih muda usianya daripada mereka. Dia sanggup mendengar nasihat orang yang kurang pengalaman berbanding dengan mereka yang lebih berpengalaman. Tapi sebab nak dapatkan ilmu tersebut, maka dia sanggup merendahkan diri. Itu syarat seorang pelajar Quran. Yang ketiga, belajar daripada guru yang sempurna keahliannya dan diyakini ilmunya. Sebab tu nak belajar ni kena tengoklah gurunya siapa. Bukan suka-suka main tangkap muat je siapa-siapa gurunya. Dia nak belajar Quran, tapi dia belajar daripada orang ahli mekanik. Dia belajar daripada, kalau ahli mekanik tu ataupun pomen tu memang pomen yang belajar Quran, tak apa. Ini dia tahu pun sikit-sikit, entah apa-apa bacaannya pun tak betul dan sebagainya, kita pula pergi belajar dengan dia. Sebab tu nak belajar, carilah guru Quran. Contoh, kalau nak belajar fiqh, carilah guru fiqh. Nak belajar bahasa Inggeris, cari guru bahasa Inggeris, dan sebagainya. Kena cari ahlinya. Kemudian yang keempat, kalau dah kita nak belajar sungguh-sungguh. Berdasarkan kemampuan dan kena ambil berat terhadap pelajaran kita. Sebab tu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersusah payah merintis jalan kerana menuntut ilmu. Sebab nak menuntut ilmu ni bukan mudah. Nak dapatkan ilmu ni payah, susah, penat. Tapi dia sanggup menempuh kepayahan dan kepenatan itu, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan baginya apa? Jalan. Allah permudahkan baginya jalan untuk mendapat syurga, mempermudahkan jalannya ke syurga. Okey, sebentar. Okey, itu yang keberapa? Itu yang keempat. Yang kelima, sepatutnya pelajar datang menemui gurunya dan beradab ketika menemuinya serta memandangnya dengan pandangan yang penuh hormat. Jadi kalau kita ni seorang pelajar ni, kita tentang adab-adab pelajar, bukan adab-adab guru, adab-adab pelajar dulu. Guru tu nanti dulu. Adab-adab pelajar, kalau kita nak ilmu, kita kena mengadap guru kita lah. Pergi jumpa guru kita. Bukannya kalau kita nak ilmu tapi kita suruh dia menghadap kita pula. Kita yang nak ilmu, kita yang nak pandai, tapi kita suruh panggil guru tu datang jumpa saya. Dia pula suruh, kita pula suruh dia datang jumpa kita. Sedangkan kita yang nak belajar. Maka kita pergi telefon dia. Kalau sekarang ni tak semestinya pergi jumpa rumah dia lah. Kalau dapat jumpa rumah dia tu lebih baik. Tapi sekurang-kurangnya telefon dia. Assalamualaikum Ustaz, saya sekian bin sekian, nak belajar dengan Ustaz ataupun nak jemput Ustaz untuk mengajar kami. Jadi kita yang kena menuntut, pergi kepada guru. Bukannya suruh guru tu datang. Kau nak mengajar, kau datang jumpa aku. Itu salah. Itu tak ada adab tu namanya. Okey, begitu. Itu adab. Maknanya seorang pelajar kena pergi jumpa gurunya. Sebab tu Nabi SAW bersabda, ditimbang dakwat para ulama dan darah para syuhada, maka lebih berat pahala dakwat para ulama. Orang yang mati syahid tu dah mulia, tetapi apabila dibandingkan dengan dakwat para ulama ni, maksudnya ke ilmu para ulama ini, maka kata Nabi, darah lebih berat berbanding dengan darah para syuhada. Dan Nabi sambung lagi, barang siapa yang menziarahi orang alim, pergi jumpa orang alim, maka seolah-olah dia menziarahi aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan para ulama, maka seolah-olah dia berjabat tangan denganku. Dikatakan kepada orang alim, maka Allah berikan kelebihan kepada orang alim ni. Kata Nabi, dia Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada mereka ini, berilah syafaat kepada pelajar-pelajarmu walaupun bilangan mereka sejumlah bintang di langit. Seorang guru akan memiliki ramai murid-muridnya. Maka
guru itu diberikan kelebihan, maknanya orang alim itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya sebentar ya. Supaya mereka itu dapat memberikan syafaat kepada pelajar-pelajarnya. Okey. Boleh semua setakat ni? Alhamdulillah. Okey, saya ni banyak macam-macam nak kena buat ni. Okey ya. Saya tengok di ruang komen kalau ada apa-apa komen setakat ni. Alhamdulillah, selamat datang yang baru join, Norzita Rifin, Cik Rohani Jaafar, Fazilah Harun dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada 37 orang pada petang ni. Saya bersiaran menggunakan dua platform. Satu platform page Al-Quran bersama Ustaz Jeff dan satu lagi platform Klinik Ngaji Kubak Center. Jadi saya menyambung pengajian. Kalau siapa yang ikuti pengajian saya setiap hari Rabu pagi jam 9.30 pagi, kita belajar kitab ni juga, dan saya sambung pengajian di sebelah petang 2.30 melalui page saya. Okey, jadi saya bersiaran secara langsung ni dalam dua page ni. Okey, baik, kita sambung terus. Ini kelebihan orang-orang alim. Jadi sebab tu seorang pelajar dia kena bersungguh-sungguh menghormati guru dia. Itu adab pelajar. Sekarang kita cerita tentang adab guru pula. Jadi guru ni janganlah sombong lebih-lebih sangat pula, mentang-mentanglah orang muliakan dia. Dan dia juga kena memiliki adab yang tersendiri bagi seorang guru Al-Quran. Apakah dia? Yang pertama, kena ikhlaskan niatnya juga. Kalau seorang pelajar Al-Quran kena ikhlaskan niat dia untuk belajar Al-Quran, maka guru Al-Quran juga kena ikhlaskan, kena latih, tundukkan hati dia. Jangan sombong, jangan ego sangat. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan sungguhnya bagi setiap amalan seorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Jadi dalam apa-apa amalan penting menjaga niat. Bahkan seorang guru Al-Quran juga kena menjaga niat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kena menjaga perasaannya, hati ni tu kan. Jangan bermegah-megah ataupun bangga diri dengan ramainya bilangan murid. Kan hari ni kadang-kadang orang berlumba-lumba nak cari follower, nak cari bilangan murid yang ramai. Jadi sekali mengajar tu, wah, ribu-ribu. Kadang-kadang tu guru-guru yang mengajar, macam saya mengajar 30 orang, 20 orang. Kalau pagi-pagi tu sikit sangat, 7 orang, 8 orang, 10 orang je. Jadi kalau seorang guru Al-Quran yang tidak menjaga adab mereka, mereka akan pelekeh. Alah engkau pelajar sekali mengajar baru 7 orang, baru 30 orang, baru 40 orang, nak sombong. Aku sekali mengajar 3,000, 4,000. Dia dah mula sombong dan bermegah-megah kerana ramainya follower dia ataupun pelajarnya. Jadi seorang guru tu kena jaga adab dia. Tak perlulah nak bangga-bangga sangat yang dia tu ramai follower ke, ramai view ke, ramai pelajar ke. Kena jaga. Cukup ikhlaskan hati kita. Kita nak mengajar orang yang benar-benar ikhlas nak dapatkan ilmu daripada kita. Banyak mana itu bukan kerja kita. Yang penting kita dah sampaikan ilmu dan kita dah usahakan. Baik, itu yang kedua. Sebab tu kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, aku ingin semua makhluk yang telah belajar ilmu ini, ilmu dan kitab-kitabnya, agar tidak disandarkan kepadaku walaupun satu huruf daripadanya. Dia tak suka pun bangga-bangga, ini Imam Syafi'i, ini Syafi'i tak. Imam Syafi'i dia mengajar, terus mengajar, dan dia tak suka pun orang sandarkan kepada dia. Dia tak mengharapkan pun kemegahan-kemegahan tersebut. Masya Allah, menjaga keikhlasan dan ketundukan serta kerendahan hati dia. Jaga hati tu, jangan terlalu megah-megah. Yang ketiga, seorang guru Al-Quran mesti menjauhi perasaan membenci murid yang pergi belajar kepada orang lain. Jadi kita ada pelajar-pelajar kita, dan kadang-kadang kalau dengan kita pun dia jemu juga tengok muka Ustaz Rizal je, Ustaz Jeff je katanya, pagi Ustaz Jeff, tengah hari Ustaz Jeff, kan malam lagi Ustaz Jeff, dekat online Ustaz Jeff, dekat surau, dekat fizikal masjid pun Ustaz Jeff. Jadi jemu. Jadi dia nak belajar dengan guru lain juga. Maka seorang guru tak bolehlah halang. Bahkan guru tu boleh menggalakkan.
Jangan belajar dengan saya sahaja, belajar dengan orang lain juga supaya tidak ada ta'assub. Ada setengah-setengah pelajar ni dia ta'assub dengan guru dia. Apa sahaja guru dia cakap betul belaka. Sampai guru-guru lain, ustaz-ustaz lain cakap dia tak pandang lah. Alah, awak follower berapa je? Alah, awak mengajar murid berapa orang je? Saya punya guru, dia dah mula ta'assub. Ta'assub tu perlu dijauhi. Sebab tu kita kena galakkan pelajar-pelajar kita terus belajar dengan guru-guru lain supaya ilmu dan pengetahuan mereka semakin berkembang. Bahkan guru-guru saya juga menganjurkan saya jangan belajar. Jangan belajar pula. Jangan belajar hanya dengan mereka sahaja. Terus belajar dengan lain-lain. Sebab setiap guru penekanan dia berbagai dan berbeza-beza. Mungkin dengan guru A kita dapat penekanan dari sudut makhraj. Guru B kita dapat penekanan dari sudut tajwid. Guru C kita dapat penekanan pada aspek-aspek yang tertentu. Daripada banyak guru-guru tu kita rangkumkan, akhirnya dapat kesempurnaan dalam pengajian dan ilmu kita. Kan bagus? Okey. Dan kita tak boleh lah, kena jauhkan lah perasaan benci murid pergi belajar dengan orang lain. Nabi SAW sabda apa? Tali hubungan keimanan yang paling kuat iaitu cinta, sayang kerana Allah dan marah, benci juga kerana Allah. Okey, kemudian yang keempat, akhlak seorang guru tu dia mesti berakhlak yang terpuji. Rasulullah SAW sabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dia tu guru menjadi tauladan dan contoh, menjadi perhatian daripada murid-muridnya, maka guru ni kena tunjukkan akhlak yang baik. Tak bolehlah guru Al-Quran tapi dialah kuat merokok. Guru Al-Quran dialah kuat main game. Guru Al-Quran dialah paling kuat paling kuat benda-benda yang tak baik ni. Guru Al-Quran kena tunjukkan akhlak yang terpuji, yang mulia. Kata-kata mereka, akhlak mereka kena tunjukkan akhlak yang terpuji dan tutur kata yang baik. Tu guru Al-Quran. Kemudian yang kelima, berlembut dengan pelajar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa lakum taba'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Sesungguhnya kata Nabi, manusia. Okey. Kejap. Sesungguhnya kata Nabi, manusia akan menjadi pengikut bagi kamu dan sebentar. Dan sesungguhnya beberapa lelaki akan datang kepada kamu dari merata pelusuk bumi untuk memahami agama. Maka apabila mereka datang kepada kamu, maka hendaklah kamu menerima pesananku agar kamu berbuat baik kepada mereka. Jadi orang nak dapatkan ilmu daripada kita, nak faham agama daripada kita, kena berikan perhatian kepada mereka, berikan masa kita sedikit kepada mereka. Berlembut, layanlah mereka dengan baik. Nabi SAW dalam satu ketika pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana seorang sahabat, siapa nama sahabat ni yang buta tu, saya lupa dah. Dia datang, yang kisah surah Abasa wa Tawalla tu kan, dia datang nak jumpa dengan Rasulullah, nak dapatkan kefahaman agama daripada Rasulullah, tapi Rasulullah berpaling. Rasulullah berikan perhatiannya kepada pembesar-pembesar Quraisy ketika itu dengan harapan ingin berdakwah kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegur perilaku Rasulullah itu atas layanan dia terhadap siapa nama sahabat, saya lupa. Siapa ingat boleh tuliskan di ruang komen. Maka kita beri perhatian kepada orang yang nak dapatkan ilmu tu, orang yang nak dapat kefahaman agama. Begitu. Okey, yang keenam, menasihati pelajarnya supaya berbuat kebaikan. Guru juga kena sentiasa nasihat pelajarnya terus buat baik. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Kami berkata, bagi siapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi imam-imam kaum muslimin serta bagi orang awam di kalangan mereka. Jadi kena sentiasa menasihati pelajar-pelajar kita, bimbing mereka, dakwah mereka, ajak mereka dan ke arah kebaikan dan kebenaran. Yang ketujuh, seorang guru mesti mengajar mengikut kemampuan para pelajar dan mendidik secara beransur-ansur. Kita nak, sebab tu kita akan tengok guru-guru kita ni kadang-kadang dia memberikan
penyampaian yang berbeza. Dengan kita bukan main lagi dia tegas, tapi bila kita tengok dia mengajar dengan yang lain pula, kita tengok dia macam orang kata mudah-mudah aja. Kerana seorang guru tu dia faham kemampuan seorang pelajar-pelajar mereka. Pelajar yang A ni dia sudah level yang tinggi, maka dia perlu diberikan penekanan pada setiap huruf-huruf dan kesalahan-kesalahan. Adapun guru pelajar yang kedua, dia ni baru nak bertatih. Jadi kalau guru ni straight sangat, keras sangat, yang baru nak bertatih ni akan jadi putus asa. Sebab tu guru tu dia ringankan sikit, dia mudahkan dia macam lepas nanti kan dia tegur sikit. Jadi mengikut kemampuan. Itu teknik seorang guru. Aku disuruh supaya bercakap dengan manusia mengikut kadar kemampuan akal fikiran mereka. Yang ke-8, mendahulukan pelajar yang datang dulu dan sebaliknya serta mengambil berat terhadap pelajaran mereka. Siapa yang datang nak belajar dulu, itulah yang akan didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Yang ke-9, tidak patut menolak seseorang untuk belajar dengannya dengan alasan hatinya tidak ikhlas. Tak bolehlah seorang guru tu menolak menolak kalau ada pelajar-pelajar yang nak belajar dengan dia dengan alasan kononnya sama ada dia tak ikhlas nak mengajar ke, ataupun pelajar tu dia kata kamu ni tak ikhlas nak belajar. Tak boleh. Ikhlas tak ikhlas itu kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu yang dapat saya kongsikan pada petang ni. Terima kasih atas perhatian. Saya minta ampun, minta maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipertemukan di lain hari, dan kita akan sambung nanti insyaAllah. Kitab kita dah habis, ada adab guru Al-Quran. Kita akan sambung ke muka surat 66, hukum membaca Al-Quran atas orang-orang yang berhadas. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Tahniah kerana memberikan masa bersama dengan Al-Quran. Saya minta ampun, minta maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.